A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan media sosial saya dan semua yang dirahmati Allah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama lagi dapat berjumpa dalam vlog saya ataupun video saya berkaitan dengan iaitu melawat orang sakit, ya. Part yang kedua lah, ya. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi lepas ni, jangan pergi mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ke video saya ataupun YouTube saya, Suami Atar. Jadi insya-Allah hari ini kita kupas berkaitan dengan isu iaitu apa dia? Apakah yang dilakukan oleh orang yang menjenguk orang yang sakit? Jadi apa kita perlu buat bila mana kita menjenguk orang sakit, ya? Ini dikupas dalam kitab iaitu dalam satu hadis sahih yang dinyatakan oleh Albani di As-Silsilah As-Sahihah 2504, dan ia berkata hadis ini disebut oleh Ibnu Abu Syaibah di Al-Mushannaf 3/234, Ahmad 3/304, Ibnu Abu Ad-Dunya di Al-Kafara'at 1/73, Baihaqi 3/380, dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya 711. Saya ni rujukan daripada dia lah, iaitu apa dia? Jadi jawapannya, sudah seharusnya lah bagi yang menjenguk orang sakit ni memerhatikan beberapa sejumlah adab yang kita perlu lakukan. Yang pertama sekali apa dia? Iaitu mengikhlaskan niat kepada Allah SWT. Hal ini dilakukan demi meraih redha Allah SWT dan pahala yang besar dengan berziarah ataupun menjenguk orang sakit. Jadi sebagai satu adab, salah satu adab yang dikupas dalam kitab ni, ketiga, bila mana kita menjenguk orang sakit ni, hendaklah kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah SWT dengan meredha, dengan meraih pahala, ganjaran pahala yang sangat besar. Jadi rugilah kalau siapa yang tak melawat orang sakit tadi, ya. Macam saya cerita beberapa hari lepas, iaitu berkaitan dengan iaitu fadilat ataupun pahala orang yang pergi melihat orang sakit. Jadi ni kita tengok pada adab pula. Adab dia yang pertama sekali, apa dia? Ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Jangan ada apa-apa pun niat kita yang terpesong ataupun niat yang teruk ketika bila mana kita melawat orang sakit. Kadang-kadang niat kita nak suruh dipuji, kadang niat kita nakkan balasan daripada dia pun tak boleh juga. Biarlah kita ikhlaskan niat kita kerana Allah SWT, bukan apa-apa, bukan tujuan apa-apa. Dan seterusnya pula iaitu memilih waktu yang tepat dalam menjenguknya. Kita kena pilih waktu yang tepat dalam menjenguknya. Jangan pergi waktu sembahyang, jangan pula pergi waktu dia tengah makan, jangan pula pergi waktu dia tengah buang air besar ataupun qada hajat. Nanti mengaibkan dia, memalukan dia. Sebab apa? Nanti bila kita pergi rumah dia, dia tak selesa, kita pun tak selesa, ya. Jadi maknanya adalah tidak menjenguk orang sakit pada waktu yang dapat membuatnya letih ataupun semakin sukar. Jangan kita lawat pada waktu dia tengah penat ataupun dia tengah rehat. Sebab kadang-kadang orang sakit ni dia ada waktu yang dia rehat, yang dia tak nak jumpa orang. Tapi ada kadang-kadang sesetengah orang yang sakit ni dia tak nak dijenguk ataupun dia tak nak dilihat. Sebab apa? Sebab dia rasa tak selesa, nak bercakap susah. Mungkin dia bercakap tu, kalau contoh dia sakit perut, nak tekan perut dia bila bercakap, kan, nak gelak lagi apa semua. Tiba-tiba member bawa lawak, member dah lah operate, tiba-tiba dia buat lawak pula. Tak boleh lah macam tu, ya. Dan seterusnya pula iaitu menasihati orang sakit agar lebih sabar dan mengingatkannya dengan Allah SWT. Jadi kita kena menasihati orang yang sakit tadi supaya dia ingat kepada Allah Ta'ala dan juga dia tak rasa diri dia tu terbeban dengan penyakit yang dia hadap sekarang, ya. Kata kat dia sabar. Contohlah kita bagi apa nama tu, nasihat pada dia, sabar banyak-banyak. Ya, engkau sakit, sabar banyak-banyak. Sebab apa? Sakit ni adalah daripada Allah Ta'ala untuk
membuang dosa ataupun melupuskan dosa ataupun reduce balik dosa ataupun untuk meringankan dosa yang kita akan bawa masuk dalam kubur esok. Salah satu di antaranya Allah Ta'ala bagi sakit kepada individu tu, Allah Ta'ala nak ringankan siksaan dalam kubur esok. Jadi Allah Ta'ala bagi dia sakit pada waktu di dunia ni. Jadi kita kena ucap Alhamdulillah, sebab Allah Ta'ala sayang pada kita. Dan juga caranya boleh dengan mengingatkannya tentang pahala yang diperolehi oleh orang-orang sakit sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kita kena beritahu pada dia bahawasanya setiap penyakit itu mesti ada ubat, kena sabar banyak-banyak. Dan tentunya diperuntukkan kepada mereka yang dalam sabar dalam menghadapinya dan redha terhadap takdir. Jadi kena redha banyak-banyak, redha qada dan qadar Allah SWT. Dengan demikian orang yang sabar akan mendapat kebersamaan dengan Allah SWT dan kecintaannya. Allah SWT sendiri telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar. Jadi sesungguhnya Allah SWT akan bersama dengan orang sabar. Jadi kita kena sabar banyak-banyak. Bila ditimpa sakit, memang kadang-kadang kita nak suruh orang sabar banyak-banyak. Memang kalau kita nak beritahu pada orang yang sakit tadi, dia sendiri tak dapat nak bayangkan erti sabar tu bagaimana. Sebab apa? Bila diuji. Tapi kita kena sabarkan dia. Allah, kita tengok sudah jatuh ditimpa tangga, berat bahu memandang, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Masya-Allah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 146, Allah SWT mencintai orang-orang yang sabar. Jadi Allah ni suka dan menyintai orang yang sabar. Jika seseorang yang sakit dapat bersabar, maka ia telah meraih pahala yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pahala orang yang bersabar ni sangat hebat. Allah Ta'ala bagi sakit, lepas tu kesakitan tu pula dia bagi pahala. Tak berbeza dengan orang yang tak sihat, berbeza dengan orang yang sihat, tapi pahala dia lain. Tapi berbeza dengan orang sakit, Allah Ta'ala bagi pahala, cantik sangat pahala untuk dia berbanding dengan orang yang sihat. Hendaklah ia bertanya kepada keadaannya sebagai bentuk menghiburkannya. Jadi kita kena tanya kepada dia sebagai bentuk hiburan. Jangan tanya pada dia sebagai bentuk yang sedih. Macam contoh kita tanya pada dia, nak tanya anak kat mana sekarang ni, anak balik tak, perkara yang menghiburkan dia. Bukan kita tanya macam mana bila nak mati, contoh kan. Itu kasarlah bahasanya. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang pemuda yang sedang berada dalam keadaan sakaratul maut. Jadi dari Anas ni dia pernah dengar Nabi beritahu yang Nabi pernah bertemu dengan seorang pemuda yang dalam keadaan sakarat. Sakarat tu apa dia? Sakaratul maut, iaitu Rasulullah berkata, bagaimana keadaanmu? Jadi Nabi tanya pada dia, bagaimana keadaanmu? Dan juga pemuda itu berjawab, aku hanya berharap kepada Allah SWT, wahai Rasulullah, aku begitu takut terhadap dosa-dosaku. Jadi pemuda tadi beritahu, aku tersangat takut pada dosa-dosaku sendiri. Jadi lalu Rasulullah beritahu, tidaklah ada dua perkara yang bersatu di hati hamba Allah, di hati hamba dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah SWT memberi apa yang diharapkannya dan memberi rasa aman dari apa yang ditakutinya. Jadi Nabi suruh bersabar. Nabi kata Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada kamu dengan sebaik-baiknya. Tenang fikiran, jangan takut, jangan gusar. Jadi dianjurkan kepada orang yang menjenguk orang sakit adalah bertanya tentang keadaannya, keadaan ibadahnya. Jadi bila kita jenguk orang sakit, kita kena tanya ibadah dia macam mana, dah solat tak hari ni, dah qada puasa belum. Kita ingatkan dia balik. Tak salah pun sebenarnya, dah wajib. Dan juga bagaimana ia berwuduk dan solat serta muamalahnya. Jadi bila kita lawat orang sakit tadi, kita tanya ibadah yang dia buat, kesucinya dia tak waktu ketiga dia sakit tu tadi. Jadi kita kena banyak tanyalah. Jadi etika seterusnya pula iaitu apa dia? Iaitu memberi pintu harapan kepada orang yang sakit tadi. Apa dia? Contohnya seperti jika engkau menjenguk orang sakit, maka engkau boleh berkata kepadanya, engkau sekarang lebih baik dari kepada kemarin. Jadi kita bila kita jumpa orang sakit tadi, kita kena bagi harapan kepada dia.
walaupun pada ketika itu dia tidak ada harapan untuk sembuh dah. Kita beritahu pada dia, dulu nampak tak okey tapi nampak okey dah sekarang. Sebab apa? Untuk memulihkan keadaan diri dia, untuk pulihkan semangat dia. Jadi dipulihkan, Dan juga meskipun cara perubatan belum menunjukkan perkembangan yang baik dari hari sebelumnya, dan berbagai ungkapan penyemangat lainnya hingga membuatnya begitu senang memberi pujian kepadanya tentang perbuatan baiknya. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa takutnya. Jadi kita perlu beritahu perbuatan baik yang dia buat. Contoh, dulu kau ni rajin tau jadi imam, jadi Bilal, sedekah pada orang, dan juga rajin buat baik, kan, buat baik dengan mak ayah, jadi pahala kau akan dapat. Jadi kita kena beritahu pada dia pahala yang dia buat dan juga kebaikan dia buat, ceritakan, tak masalah pun sebenarnya, supaya menghilangkan rasa takut dalam hatinya, dalam dirinya, dan membuatnya berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawanya Ibnu Anas berkata kepada Umar ketika ia ditusuk, engkau telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, kemudian ia berpisah denganmu, dan juga dalam kitab ni beritahu dengan keadaan reda, kemudian engkau juga telah bersahabat baik dengan Abu Bakar, setelah itu ia berpisah denganmu dengan keadaan reda, lalu engkau bersahabat dengan seluruh kaum muslimin dengan baik. Jika engkau berpisah dari mereka, maka mereka begitu reda atas dirimu. Dalam satu hadis pula, iaitu Sahih Muslim, disebutkan dari Abu Syumasah, ia berkata bahawasanya Amru bin Al-Ash dalam sakratul maut, dan ia tidak boleh menahan tangisnya yang panjang hingga ia memalingkan wajahnya ke arah dinding. Lalu anaknya berkata, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepadamu dengan ini? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepadamu dengan ini? Jadi pada ketika itu Amru bin Al-Ash ni dia sakit, dia nak meninggal, pada itu sakit dalam keadaan sakarat. Lalu pada ketika itu anaknya dengar, lalu anaknya beritahu, abah, kan Nabi dah beritahu begini-begini, berita gembira untuk kamu. Jadi menceritakan kisah yang indah dan bagus kepada orang sakit, kerana hal ini dapat menjadi pendorong untuk memasukkan rasa gembira ke dalam dirinya. Jadi kita kena beritahu pada dia apa dia, iaitu menyebutkan kisah-kisah orang yang mendapat cubaan sebelumnya dari umat terdahulu dan orang-orang soleh. Cerita pada dia kisah-kisah orang yang mendapat cubaan sebelumnya dari umat terdahulu oleh orang soleh. Macam kita cerita pasal kisah Nabi, kisah-kisah orang yang sakit yang boleh sembuh, kisah orang yang sakit pada zaman Rasulullah, kita cerita balik pada dia, dan seterusnya mengingatkannya dengan kesembuhan yang segera datang yang tidak diduga-duga. Kerana kita kena ingatkan dia, kadang-kadang benda ni unexpected tau. Kadang-kadang kemungkinan mungkin sakit ni ujian daripada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala akan sembuhkan balik. Tak duga benda ni, kita kena beritahu pada dia. Dan seterusnya pula apa dia, iaitu mendoakan untuk kesembuhan orang sakit dan meruqyahnya. Di pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang sakit. Jadi kita kena ruqyah orang sakit tadi, ataupun doakan dia, ambil air, bagi dia minum air tersebut. Sekurang-kurangnya bila kita buat tadi dapat menyembuhkan penyakit dia, walaupun penyakit dia sukar untuk sembuh, tapi kita buat tadi alternatif. Dia tengok, Allahu Akbar, ambil berat pada aku, dan seterusnya pula. Tidak lama-lama duduk di sisinya kerana dapat membuatnya bosan. Jadi kita tak boleh duduk lama-lama kat situ, tempat orang sakit tadi. Jadi kita kena beredar cepat supaya tidak menimbulkan rasa ketidakselesaan kepada orang yang sakit tadi. Jadi kita kena beredar cepat, jangan lama-lama sangat sehingga menyebabkan dia pun jadi cemuah dengan kita ataupun bosan dengan kita. So kita kena beredar dengan cepat ketika bila mana orang tadi sakit tadi. Okey. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi untuk vlog ataupun video akan datang. Jadi insya-Allah kita sambung balik part, iaitu kelebihan ataupun keistimewaan ataupun apa kita nak buat bila mana kita jumpa dengan orang sakit. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Jangan pergi mana-mana insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.